Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha. Syaulillahi wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana was-sa'ba idza syi'ta radhi sahla. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi waftah 'alaina ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma amin, Allahumma amin. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, boleh sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripadanya, Allah izinkan kita untuk bertemu pada malam ini. Salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan terakhir. Marilah sama-sama kita perbanyakkan menyebut kalimah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita dah masuk ke fasa berapa ni? Minggu kedua. Betul Syaban. Kita ada berapa hari lagi tuan-tuan? 17 kan, lebih kurang 17 hari lagi 17 hari lagi. Allah, cepatnya kalau masih berlalu rasa macam tak sabar. Tak sabar nak raya ke tak sabar nak Ramadan? Ada dua tak sabar nak sambut Syawal ke tak sabar nak sambut Ramadan? Itu soalan dia. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, sehari dua ni kita Malaysia digemparkan dengan beberapa kejadian yang menjadikan. Semalam kita dikhabarkan dengan berita duka seluruh negara, kematian mantan Tuan Yang Terutama Kerajaan Negeri Sarawak, Tuan Taib Mahmud, yang telah banyak menabur bakti dan mencurahkan keringatnya untuk membangunkan negeri Sarawak. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya berita kematian itu kita terima dalam lebih kurang pukul 4 pagi. Pada awal malam tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam pukul 8 lebih macam tu, saya menerima satu kejutan. Salah seorang daripada anak rakan meninggal dunia. Maksudnya semalam berlaku dua kejutan kepada diri saya. Satu, anak sahabat meninggal berumur 18 tahun, kemudian diikuti dengan pemimpin negara yang berumur 87 tahun. Ada satu benda tuan-tuan dan puan yang saya nak kongsi pagi malam ni. Satu,
Bila kita renung kembali apa yang dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza jaa ajaluhum, yang disebutkan dalam Quran ni, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang kamu, dia tidak akan tercepat ataupun terlewat walaupun satu saat. Allahu Akbar. Dua benda yang cukup berbeza. Yang seorang Allah jemput dia kembali, bertumpu dengan dia berumur 18 tahun, dan seorang berjumpa dengan dia berumur 87 tahun. Kan, pengajaran yang cukup menarik yang kita kena lihat, tuan-tuan dan puan. Satu, ajal tak tunggu usia. Bukan tentu yang telah berumur tu akan pergi dulu. Kan, ada kalanya yang muda akan pergi dulu. Asbab ni memang banyaklah asbab dia kan. Sebab kenapa kematian tu banyak. Macam anak sahabat saya ni, asbabnya adalah kena kanser. Kan, yang seorang lagi ni, pemimpin negara ni, asbabnya sakit tua. So itu adalah asbabnya. Yang perlu kita ingat, tuan-tuan dan puan, soalan, adakah kita telah bersedia? Itu soalan tu. Kan, kita kena jawab ni, adakah kita telah bersedia? Kalau kita rasa kita telah bersedia, kita kena tanya soalan nombor 2. Adakah orang yang kita tinggalkan ini telah bersedia? Kan? Ni, nak tinggalkan orang kita nak tinggalkan ni bersedia. Kalau kita tinggalkan dalam keadaan fakir miskin, mungkin dia akan sengsara, kita akan lihat tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita tinggalkan dalam keadaan kaya raya pun belum tentu dia akan bahagia, kan? Itu juga kita kena fikirkan. Sebab itu jalan terbaik sebenarnya untuk mengatasi kedua-dua masalah ini adalah kembali kepada Islam. Kan, ajak balik semula kepada Islam, kan, ajak kembali untuk melihat apa yang Nabi SAW ajarkan. Betul tak? Itu yang kita kena buat. So bila menjelangnya kematian, perkara pertama kena buat adalah tinggalkan wasiat. Itu kena buat, tuan-tuan, tinggalkan wasiat. So kalau kita ni pada usia kita ni, tuan-tuan dan puan, saya kira dah sampai masa dah untuk kita tuliskan wasiat, supaya yang kita nak tinggalkan tu tidak bergaduh, tuan-tuan. Mungkin saya pernah kongsikan dekat masjid ini, kan, pengalaman saya bila menjelang hari raya Aidil Fitri, menziarahi salah seorang daripada atuk orang rumah saya. Bila kami sampai ke ruang tamu rumah dia, ada satu kertas, tuan-tuan, digantung. Saya pun terkejut, apa hal pula letak kertas ni time raya-raya. Ingat jemputan ke apa? Rupanya, tuan-tuan dan puan, itu adalah wasiat yang ditinggalkan oleh tuan rumah kepada tetamu, memaklumkan tentang hak rumah ini diserahkan kepada siapa. Saya belajar sesuatu raya tahun tu, tuan-tuan. Dia tengok, bagus juga buat macam ni. Maksud dia bagi tahu kepada yang hadir bahawa rumah ini telah kuserah hak milikkan kepada anakku si fulan bin si fulan apabila aku meninggal. Allahu Akbar. Satu benda yang saya belajar alhamdulillah. Dan kalau saya nak kongsikan satu benda lagi, tuan-tuan dan puan, ketika Allah yarham ayah betul saya meninggal, tuan-tuan. Dia meninggal dalam keadaan 2 hari, sehari sebelum menjelang hari raya dia meninggal. So kami pun terkejutlah. Raya tahun tu kira raya menguruskan jenazah, tuan-tuan dan puan. Cuma satu benda yang menarik, bila kami selongkar apa yang ditinggalkan oleh arwah, kami jumpa satu benda yang kami tak sangka. Apa dia? Sekeping wasiat yang telah ditandatangani oleh dia dan saksi, dan pihak ketiga yang akan menguruskan wasiat bila dia meninggal. Yang itu kami tak sangka. Dan semuanya dituliskan dengan detail. Duit dalam akaun banyak mana, tanah yang ditinggalkan banyak mana, harta yang ditinggalkan banyak mana, sumber-sumbernya di mana, nak ambil dekat siapa yang perlu dirujuk. Masya Allah. Itu pelajaran kedua yang saya belajar. Daripada peristiwa yang berlaku sehari semalam, dia mengingatkan kita bahawa kematian itu hampir, dia tidak tunggu bila masa. Sebab itu kita kena buat preparation daripada sekarang. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan. Okey, kita nak masuk kepada tajuk kita, tuan-tuan dan puan, sampai ke sifat ma'ani. Betul? Betul. Alhamdulillah. So insya-Allah qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi, muka surat yang ke-54. Tajuknya, tuan-tuan dan puan, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah kalimah ma'ani itu pecahan kalimah makna. Dia ada kalimah bahasa Arab,
yang asalnya makna kemudian dijamakkan, dijadikan plural. Makna ni singular. Bila plural dia jadi ma'ani. Okey, makna-makna maksud dia. Maksudnya dalam bahasa Melayu, erti atau tujuan seperti mendengar ialah makna yang terbit daripada telinga. Maka dikatakan Tuhan itu bersifat makna jua, iaitu sifat mendengar dengan tiada sifat telinga kerana ia mendengar bukan dengan telinga. So dalam perbincangan kita pada sifat ma'ani, kita telah pun lalui perbincangan kita yang awal tentang sifat yang wajib bagi Allah SWT ini. Perbincangan pertama adalah sifat salbiyah, betul sifat salbiyah. Kemudian kita akan pergi kepada sifat ma'ani dan diikuti dengan sifat ma'nawiyah dari sudut pembahagian sifat 20. Okey. Maka jadilah tujuan sifat ma'ani ialah sifat yang ada lagi tetap berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita kata kuasa menghendaki, mengetahui, mendengar, melihat, hidup dan berkata-kata, perkataan ini menunjukkan ada sifat-sifat tersendiri yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincangkan tuan-tuan dan puan-puan dalam perbincangan kita yang panjang daripada mula kita buka kitab ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa. Kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menjangkaui akal fikiran manusia. Akal fikiran kita tidak sampai untuk memikirkan bagaimanakah kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sehingga kan disebut bila sampai kepada sifat ma'ani ini, kita akan jumpa antara benda-benda yang kita akan jumpa bahawa Allah itu mendengar. Dalam otak dan pemikiran kita, bila sebut mendengar, mesti ada medium yang digunakan untuk mendengar, betul? Dan kita sebagai manusia, bila kita sebut mendengar, mesti mendengar dengan telinga. Cuma satu benda yang kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut Allah mendengar, kita tidak boleh samakan bahawa cara Allah mendengar itu adalah mendengarkan telinga, sebagaimana kita ada telinga untuk mendengar. Boleh tuan-tuan? Allah mendengar, macam mana Allah mendengar? Allahu a'lam. Tuan-tuan, boleh? Kan? Allah maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar. Macam mana cara Allah mendengar? Salafus salih, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW bila ditanyakan isu tentang arash, kan, bahawa Allah duduk di arash, kan, bila disebutkan cara duduk, kan, dia kata cara duduk itu orang maklum, cara duduk bersila, cara duduk di kerusi, cara duduk. Al-kaifu majhul, caranya itu, duduk itu semua orang tahu, tapi cara duduknya itu sama ada bersila, atas kerusi ataupun berlunjuk, yang itu majhul, tak tahu, kerana Allah yang buat, Allah yang duduk. Dan kalau kita tanya benda macam mana cara Allah duduk, dia akan jadi apa? Wasu'al anhu bid'ah. Kan, kita akan mewujudkan satu persoalan yang tidak berkesudahan. Sama juga bila kata Allah itu mendengar. Kita akan terfikir bila bila mendengar mesti ada medium, betul tak? Kan, kalau kita mendengar mesti menggunakan telinga, ataupun kalau telinga kita tidak dengar, tidak boleh mendengar, kita akan menggunakan alat pembesar suara, betul? Letak dekat sini. Barulah kita boleh mendengar. Tetapi cara Allah mendengar dan medium Allah mendengar, Allah sahaja yang tahu. Kerana laisa kamitslihi syai'. Kan, Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun. Dan kalau kita katakan bahawa Allah itu mendengar menggunakan telinga sebagaimana kita mendengar, maka ia berlawanan dengan sifat kehebatan Allah SWT. Boleh tuan-tuan? Boleh? Maksudnya Allah mendengar, cara Allah mendengar kita pun tak tahu macam mana, tapi Allah mendengar. Allah melihat, ya, Allah melihat. Kalau kita melihat, mediumnya adalah mata, tetapi Allah melihat bukan menggunakan mata. Persoalan, adakah Allah tak ada mata? Soalan dia, kan? Adakah Allah tidak ada mata? Itu pun tak boleh jawab, tuan-tuan dan puan. Kalau kita kata Allah tidak ada mata, maka kita merendahkan sifat Allah SWT. Nampak, tuan-tuan dan puan? Maksudnya Allah melihat. Adakah Allah melihat dengan mata? Ya, barangkali Allah melihat dengan mata. Tetapi adakah mata Allah sama macam mata kita? Tidak. Sama juga, adakah Allah melihat dengan telinga?
Ya, kita boleh katakan begitu. Tetapi telinga Allah tak sama macam telinga kita. Dan kalau kita menyamakan macam sifat makhluk, maka kita menjadikan Allah itu macam makhluk dan itu berlawanan dengan sifat Allah. Maka batal. Salah. Tak boleh. Dapat tuan-tuan? Complicated Okey, boleh. Kita baca dulu. Okey. Kepentingan sifat ma'ani. Yang pertama, menunjukkan kepada makna-makna wujudiyah yang tetap bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan layak dengan kesempurnaannya. Kerana Allah itu maha sempurna, bila kita sebutkan Allah itu melihat, ya Allah melihat. Allah mendengar, ya Allah mendengar. Allah boleh berjalan, ya Allah berjalan. Cuma tidak seperti makhluk. Ya, begitu tuan-tuan dan puan. Hakikatnya iaitu sifat wujudiyah tetap berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan ada perkara lain iaitu ma'nawiyah, iaitu sifat-sifat ini ada pada hati dan fikiran dan ada pada luar fikiran. Ia dinamakan juga sifat wujudiyah. Sama juga kalau kita katakan, adakah Allah itu wujud? Ya. Kalau ditanya, di manakah Allah itu sekarang? Allahu Akbar. Bisa tuan-tuan nak sebut adakah Allah bersama dengan kita? Ya, Allah bersama dengan kita. Tapi kalau kau tanya saya kat mana, saya pun tak boleh tunjuk kat mana. Tapi Allah berada di mana-mana. Adakah ia bercanggah dengan sifat kehebatan Allah SWT, kekuasaan Allah Ta'ala? Tidak. Kan? Adakah boleh kita katakan bahawa Allah itu maha lemah? Juga tidak. Kerana Allah itu maha sempurna, segala kebaikan yang ada itu adalah hak milik Allah SWT. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kalau melihat, Allah yang maha melihat. Kalau kita boleh melihat, katakan sejauh jarak 100 meter, Allah boleh melihat lebih lagi. Kan? Kita boleh lihat sejauh mata memandang, Allah berpuluh kali ganda lagi. Dia jadi macam tu tuan-tuan puan. Adakah benda ini mustahil? Benda ini tidak mustahil. Apa yang berlaku, yang baru saja kita ikuti kisahnya pada malam 27 Rejab yang lepas, kita pasal Isra' dan Mi'raj, adalah merupakan salah satu contoh yang paling baik untuk kita jadikan panduan bahawa sesungguhnya Allah itu maha hebat. Kan? Kenapa? Kerana ketika malam itu Nabi SAW yang memang makhluk macam kita, wujud, betul? Merasa sakit, merasa lapar, merasa mengantuk, merasa haus, diperjalankan bersama dengan sahabatnya Jibril alaihissalam pada malam yang sama daripada Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, dinamakan sebagai Isra'. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dinamakan sebagai Mi'raj. Bukan sekadar tu, balik semula. Pergi pada awal malam, balik sebelum subuh menjelang. Dan pada siang hari ketika Nabi SAW bercakap kepada bangsa Quraisy bahawa malam tadi aku pergi ke Masjidil Aqsa, ramai yang tidak percaya. Ramai yang murtad. Kenapa? Pelik. Pada ketika mereka, kenderaan yang paling laju adalah unta. Kalau unta nak bergerak, berjalan kaki ataupun berlari, memakan masa berbulan-bulan. Bayangkan tuan-tuan Tapi Nabi boleh balik. Cuma satu yang menyebabkan mereka kalah. Apabila ditanya, berapa tiang yang ada? Yang itu hebat. Kan Allah perlihatkan kepada Nabi macam mana rupa Masjidil Aqsa yang dia nampak malam tadi. Dan Nabi bercerita. Tapi ialah kalau orang tak nak percaya ni tuan-tuan, kita cerita apa pun tak nak percaya, betul tak? Cerita apa pun tak percaya. Sehingga kan orang Quraisy ni dah tak boleh pergi dah. Dia kata kita kena tanya seorang ni. Kalau tanya seorang ni, confirm. Kalau dia percaya, kita kena percaya dia. So mereka berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW. Bila jumpa dengan Abu Bakar, tanya, Abu Bakar, kau dah dengar dah cerita Nabi gini sampai habis? Kata Abu Bakar, bukan sekadar tu. Kalau Muhammad cerita lebih daripada tu pun aku dah percaya. Hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Menyebabkan orang Quraisy tak boleh kata apa. Hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Disebabkan keimanannya itu, maka dia mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Kan? Mendapat gelaran As-Siddiq. Dikala para sahabat pun ada juga yang goyang ni. Ini macam dah pelik sangat ni kan. Pergi perjalanan yang beribu kilometer. Bayangkan tuan-tuan daripada Mekah nak pergi Madinah 1000 kilometer.
Daripada Madinah nak pergi pula ke Aqsa. Berapa lama tuan-tuan? Daripada Masjidil Aqsa nak pergi pula ke langit yang ketujuh. Lepas tu turun balik semula. Kalau kita tengokkan pelancaran roket yang bawa Syekh Muzaffar dulu, berapa hari tuan-tuan nak sampai ke bulan? Kan pasal dia kena berpusing, masuk ke orbit bulan, kemudian barulah dia pergi ke ISS, betul? Dia pergi ke ISS. Dia akan melekatkan badan kapal tu, kemudian baru duduk ke situ. Berjam-jam. Sedangkan Nabi SAW pergi ditemani oleh malaikat Jibril. Kita kena ingat dia tak naik unta malam tu tuan-tuan. Dia naik buraq, kan? Buraq dia naik buraq. Kenderaan itu dipanggil buraq. Kalau kita tengok buraq ni, Allahu Akbar, sebilangan daripada penjual lukisan, dia jual kat pasar gambar buraq. Saya tak pasti tuan-tuan pernah nampak ke tidak, tapi saya nampak dulu kat rumah arwah atuk saya dulu memang ada. Saya tanya dia gambar apa ni? Inilah gambar buraq, dia kata. Oh, macam gini gambar buraq. Ada orang boleh gambarkan. Al-barqun ini perkataan bahasa Arab, maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Peti. Peti macam ni sifat dia tuan-tuan dan puan? Kalau dia tembak, pum, suara tak keluar lagi, cahaya dah sampai, betul? Itulah gambaran buraq. Sekali dia sejauh mata memandang. Sekali melangkah, sejauh mata memandang. Sebab itu apa yang dinyatakan, yang diceritakan daripada hadis Nabi SAW tentang perjalanan Nabi pada malam hari itu bukan satu benda yang dongeng. Kan? Bukan satu benda yang dongeng. Kalau kita nak buat analogi tuan-tuan dan puan, bawa seekor semut daripada rumah kita, kan, pergi ke Seremban. Kan? Hari yang sama semut tu kita bawa balik. Bila semut ni balik kat sarang dia cerita, aku tadi jalan jauh, tempatnya aku tak pernah jumpa, beribu kilometer pada ukuran semut, dan aku boleh balik. Kenapa? Aku nampak macam-macam aku nampak. Itu kalau cerita semut. Begitu juga kalau cerita manusia. Diperjalankan satu perjalanan yang panjang dengan banyak kisah yang berlaku, kan, menjadi bukti bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat lebih dahsyat daripada itu. Lebih hebat daripada itu pun Allah boleh buat. Kan, sekarang ni kita diperlihatkan dengan banyak penemuan-penemuan yang baru. Betul tak? Benda-benda yang berada di dasar laut yang dulu kita tidak pernah nampak, tuan-tuan dan puan. Betul diperlihatkan, boleh nampak. Dekat dasar laut ada gunung ganang. Ada sungai kat datar laut. Kat dalam laut ada sungai. Subhanallah. Saya diver tuan-tuan, kan, bila menyelam, benda yang paling saya takut kan, bila jumpa ikan. Kenapa tuan-tuan? Ikan tu tiga kali ganda daripada saiz yang betul. 30% lebih besar daripada saiz yang biasa. Kalau dia besar meja ni tuan-tuan puan, 30% lebih besar. Macam ni tuan-tuan puan. Besar papan hitam tu ikan. Bayangkan besar. Itu baru dunia laut yang kita jumpa. Tu pun kita tak pergi jauh, kita main ke tepi-tepi pantai, kita jumpa benda-benda macam tu. Bayangkan kalau kita pergi laut-laut yang dalam lagi. Apa yang kita jumpa? Subhanallah. Sebilangan daripada makhluk yang kita tak pernah jumpa ada di situ dan boleh hidup. Walaupun pada kedalaman 3,000 meter, 5,000 meter, 10,000 meter pun ada lagi makhluk boleh hidup. So tidak mustahil bagi Allah SWT untuk jadikan semuanya itu. Sebab itu bagi Allah SWT, apa yang berlaku di atas muka bumi ini, Allah melihat, Allah mendengar, Allah yang mencaturkan. Macam mana? Allahu a'lam. Akal manusia tak sampai untuk memikirkan. Kan sekarang ni kita mencipta satu teknologi yang hebat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita ada komputer. Kita rasa dah hebat dah komputer tu. Betul tak? Kita tik-tik dia keluar. Kita terlupa komputer yang Allah cipta kepada kita ni jauh lebih hebat daripada yang kita cipta. Kan? Itu dia tuan-tuan dan puan. Okey, sifat-sifat ma'ani ada 7, iaitu yang pertama, sifat kudrah. Kudrah ini maksudnya berkuasa. Allah SWT bersifat dengan kudrah, bermakna Allah SWT secara mutlak untuk mengadakan dan meniadakan sesuatu perkara. Kan, Allah Maha berkuasa nak buat ataupun nak hilangkan. Kan, macam mana ayat apa ni surah Yasin tu? Allahumma salli ala Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kan? Sesungguhnya bila Allah nakkan sesuatu itu, Allah akan kata kun, jadi, maka jadilah dia. Allahu akbar. Kan? Rupanya ni salah satu daripada
doa yang kita boleh amalkan ni tuan tapi kena betul-betul yakinlah. Kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Kan berkuasanya Allah SWT bila nak buat sesuatu, Allah hanya sebutkan kun fayakun, maka jadilah dia. Allah SWT berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendaki dan tiada kuasa lain yang dapat membantah serta menghalangnya. Kalau kita baca kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Allah Sulaiman menjemput Ratu Balqis datang ke istana baginda. Sebelum Ratu Balqis sampai, Nabi Sulaiman panggil dia punya rakyat jelata dia, kemudian tanya, siapakah di antara kalian yang mampu untuk bawa istana Balqis datang kemari? So berdirilah seorang ifrit. Aku boleh, wahai rajaku. Sebelum kau duduk, istana itu sampai. Okey, tawaran yang kedua oleh seorang saleh. Orang saleh itu apa? Dia kata, wahai rajaku, dia kata, aku boleh datangkan istana itu sebelum kau sempat kedipkan mata. Macam mana tuan-tuan? Dahsyat ke tak dahsyat tuan-tuan? Kalau kita baca ni kan, kun fayakun. Kan, satu ifrit jin, satu orang saleh. Sebab tu tuan-tuan puan, bila Allah muliakan seorang yang saleh, ilmunya, kelebihannya lebih hebat daripada makhluk yang lain. Tapi ialah nak jadi orang soleh ni yang pastinya satu, perkara-perkara wajib tidak pernah ditinggalkan, perkara sunat apatah lagi dibuat, tak pernah juga ditinggalkan, maksiat jauh sekali untuk dibuat. Dan antara amalan-amalnya adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan, ini jadi cabaran kita. Kan, terbukti pada zaman Sayyidina Sulaiman, seorang yang saleh boleh mengalahkan kehebatan jin. Jin boleh terbang kan tuan-tuan? Tapi orang soleh lebih hebat daripada itu. Sebab itu bila didatangkan istana itu, dia diletak sebelah istana Sulaiman. Sulaiman pun bertanya kepada Balqis, kau kenal istana sebelah tu? Macam aku pernah nampak lah. Itu ayat senangnya kan, macam aku pernah nampak. Macam tu. Nak cerita walaupun jaraknya jauh, tapi boleh didatangkan disebabkan oleh apa? Ada ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Okey? Dan ilmu itu diberikan hanya kepada orang-orang yang saleh. Okey, kita lihat dalil naqli sifat qudrah. Dalil Al-Quran, Allah SWT bersifat qudrah di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. So nak berlumba membuat kebaikan. Tuan-tuan berlumba nak buat kebaikan ni tuan-tuan. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. Sebab itu diulang banyak kali dalam kuliah saya selalu ulang kata, kita dah dekat Ramadan tuan-tuan, kita dah dekat Ramadan tuan-tuan, kita dah dekat Ramadan tuan-tuan. Supaya ada kesedaran dalam hati kita untuk kita berlumba-lumba buat kebaikan. Dalam bentuk macam mana tuan-tuan dan puan? Sunnah Nabi SAW di bulan antara dalam kehidupan Nabi SAW, bulan yang paling banyak Nabi beribadah selain daripada Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tuan, sekarang ni. Kemudian kalau di bulan Ramadan tuan-tuan dan puan, kita lihat Nabi SAW menjelang 10 malam terakhir memang tak tidur dengan orang rumah dia. Nabi akan beriktikaf kerana apa? Mengejar pahala daripada Allah SWT. So kita tuan-tuan dan puan, kita dah sedar dah ni. Soalan dah bocor dah ni. Takkan kita tak nak buat? Kan, soalan dah bocor, dah lama dah bocor. 10 malam terakhir akan ada satu malam kalau kita beribadah, pahalanya lebih daripada 83 tahun. 1000 bulan. Kena kejar ni. Adik-adik kena kejar ni, kena kejar. Pakcik dulu, ustaz dulu tak sempat orang beritahu. Kan, masa kecil-kecil dulu nakal, kita tak tahu. Dah besar pun kita perasan. Kalaulah aku tahu daripada muda dulu, aku dah kejar daripada muda. Why tuan-tuan dan puan? Nak rasa umur ibadah kita setiap tahun ada satu malam umurnya 1000 bulan.
Kalau kita hidup 60 tahun tuan-tuan dan puan, katalah kita jumpa dengan Lailatul Qadar, kan, 40 tahun, 40,000 tuan-tuan. Umur ibadah kita 40,000 tahun tuan-tuan. Ya Allah, mana nak dapat? Sedangkan umur kita, umat Muhammad ini, Nabi pun meninggal 63. Lepas 63 semua dapat subsidi. Kan, dapat subsidi. 73 subsidi. 87 subsidi tuan-tuan. 97 lagi subsidi. Kan, kalau kita lihat, tu kita kena berlumba-lumba kat arah tu tuan-tuan dan puan. Okey, so poin ni apa? Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. So nak buat kebaikan ni tuan-tuan dan puan, jangan nampak kebaikannya mesti sedekah, dah banyak lagi. Angkat sampah tengah jalan pun adalah kebaikan. Bagi salam pun kebaikan. Bagi orang minum pun kebaikan. So banyak kebaikan sebenarnya dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita terlupa. Kan? Dan yang paling senang untuk kita buat amal-amal ini adalah zikir. Kan? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah itu jiwa kita akan jadi tenang? Anak-anak kena ingat, bila jiwa kacau, bukannya jiwa kacau duduk tepi pantai menjerit. Bukan begitu. Kan, panjat batu putih tu menjerit ke atas batu putih tu. Kau jangan terjun sudah, terjun selamat. Kan? Tapi itulah cara healing je berbeza. Cara nak tenangkan diri itu berbeza kan? Yang Islam ajar kita, zikir, ingat Allah. Duduk tepi pantai, tengoklah kebesaran Allah, tengok laut. Betul tuan-tuan, kalau kita tengok air laut tu dengan betul, keluar air mata tuan-tuan. Tapi kita kena selami bila kita tengok laut tu kan, kecilnya aku ya Allah. Kecilnya aku kalau dibandingkan dengan lautanmu yang begitu luas. Betul tak tuan-tuan? Bila kita nak makan ni, kita tengok air ni tuan-tuan, kalau kita nak minum ni, kalau kita ingatlah, ya Allah Tuhan, ada lagi rezeki untuk aku berbanding dengan sahabat-sahabat aku dekat Palestin hari ni. Tak ada air hujang. Semalam tuan-tuan saya dapat satu video. Video tu cakap macam ni, yang direkam dalam video dia kata, lihatlah orang-orang Muslim, lihatlah, mereka dah tak ada makan, terpaksa makan makanan haiwan. Terus saya tutup tuan-tuan, tak tahan. Sebab tiba-tiba jadi sebab kan, makan makanan haiwan. Allahu Akbar. Cabaran cabaran. Itulah cabaran kita di akhir zaman. Wallahu a'lam. Okey. Adapun menyandarkan taksir, yakni memberi kesan kepada kudrah itu majazi akli, bahasa kiasan yang difaham oleh akal. Jua kerana ia memberi kesan pada hakikatnya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut kudrat, berkuasanya Allah SWT ini bukan suatu yang retorik. Allah memang cukup berkuasa. Kekuasaan Allah SWT, dia boleh goncangkan dunia ini disebabkan oleh satu gegaran yang berlaku di tengah lautan. Betul tak? Gegar sikit habis goncang dunia. Kan? Ada angin sedikit berlaku puting beliung. Allahu Akbar. Tuan-tuan ada perasan tak laporan meteorologi, lamaran meteorologi hari ni, esok, hari ini dan esok dan lusa, 3 hari akan berlaku ribut peti. Dekat mana tuan-tuan dan puan? Di kawasan Perak, di kawasan Selangor, mana lagi? Saya tak dengar Negeri Sembilan, saya tak dengar. Saya dengar belah-belah utara. Kan? Saya ingat Selangor ni tempat yang kena tu tempat saya tu tuan. Tu juga alamak aku nak balik kampung ni. Macam mana tu fikir kan, Allah Akbar. Doa-doa lah semoga tak berlaku. Allahu a'lam bissawab tuan-tuan dan puan. So kita dah masuk sedikit bab berkuasa ini. Sifat pertama daripada sifat ma'ani iaitu qudrah, artinya berkuasa. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bis su'il khatimah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farij jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم
ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.